ketipu, tengok kata abadi ni, tak ni. Bila yakin dah hari, keluar hati orang berkuasa musuh belakang bunuh batu-batu itu gini, masing-masing bergotong royong meruntuhkan Baitullah Al-Haram. Maka mereka bagi juga, ni bagi yang ni, ni belakang yang ni eret batu dua, ni kiki kaki, ni buat. Maka kemudian mereka pun mula bergotong royong untuk membina balik Baitullah Al-Haram sehinggalah sampai ke satu terikat. Bagaimanapun mereka hendak mengalihkan batu Hajarul Aswad, dan siapakah di kalangan kita yang paling layak mengalihkannya? Kerana tiap kabilah mendahulu mereka paling layak. Sehingga hampir berlaku pembunuhan di sekitar Baitullah. Lalu datang sudi pandai di kalangan mereka yang keturunan yang sama daripada Walid Mughirah Al-Makhzumi. Maka dia kata ini, keputusannya kita tunggu itu. Kalau ada orang yang paling awal masuk di sisi Baitullah ini, dia lah kita kira sebagai hakim bagi kita, dalam itu hakim yang disebut dalam sirah. Maka tuan-tuan, tak lama kemudian Allah menghendaki Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berusaha orang berawal masuk ke dalam Masjidil Haram pada keesokan hari ini. Maka dilihat oleh setiap kabilah bahawa baginda Al-Amin yang telah masuk mendahului orang-orang lain dalam Baitullah Al-Haram, maka hati serentak mereka menjadi, kalau lelaki ini kami setuju. Maka Nabi pun menjalankan tahkim sebagaimana yang kita tahu, sehingga baginda sendirilah meletakkan Hajarul Aswad itu dengan tangan baginda yang mulia. Inilah yang berlaku ketika umur Nabi 35 tahun. Apabila umur Nabi mencecah 40 tahun, yang ini tahun selepas peristiwa pembinaan balik Baitullah Al-Haram, dan kebijaksanaan Nabi menyampaikan itu di dalam itu tahkim itu, Nabi mula datang satu fikiran di dalam jiwa bahawa apa yang diakidahkan oleh umatnya ketika itu adalah akidah yang tidak benar. At-Tabari rahimahullah alaihi dan beberapa ulama lain telah menyebut, menggambarkan bahawa baginda cukup benci mendengar orang bersumpah selain daripada Nabi. Baginda cukup tidak suka apabila adanya penganiayaan dan kezaliman yang berlaku kepada masyarakat kita. Dan baginda tidak pernah terlibat dengan sebarang bentuk hiburan ataupun nekah, walaupun misalnya beberapa ulama seperti Ibn Hisham menggambarkan berdasarkan hadis Nabi, aku tidak pernah mengikuti hiburan kecuali keinginan untuk terlibat dengan hiburan itu hati dalam hati itu sebanyak 10 kali. Tetapi Allah telah menutup mataku dan kebenaran sehingga aku tidak terlibat langsung dengan kerahian dan juga kemeriahan itu. Lalu ketika umur Nabi 37 tahun, 38 tahun, 39 tahun dan masuk 40 tahun, yakni selama 3 tahun, baginda telah mula menghakimkan diri daripada masyarakatnya. Itulah duduk di Gua Hira, satu gua yang panjangnya lebih kurang 4 hasta dan lebarnya lebih kurang 100 suku pada ukuran sekarang. Yang mana Gua Hira ini duduknya atas dasar. Dan jauh daripada rumah baginda adalah sejauh 2 batu. Maka Nabi jalan bawa roti, gandum dan bawa air. Isteri dia besar, Khadijah kita itu naik ajar bukit itu. Lalu Nabi khalwah di dalam. Kata para ulama, oleh kerana Nabi-Nabi ini akan menjalankan urusan yang besar, maka pertama kali Allah mengaktifkan jiwa mereka daripada segala bentuk kesakitan dan kemusnahan masyarakat, supaya hatinya itu ada peluang untuk bersendirian
dan benar-benar bergantung kepada Allah. Masa Nabi pun telah berhaluan selama 3 tahun. Bukan 3 tahun penuh tu. Mana setahun Nabi untuk pulang. Setahun Nabi ambil pulang. Setahun Nabi ambil pulang. Jadi dalam 3 tahun tu Nabi ambil 3 bulan. Bulan mana? Setiap bulan Ramadan. Nabi duduk dalam. Lalu Nabi kata. Nabi disiapkan untuk tuan-tuan. Tak banyak. Satu ulama dulu. Pertama, apakah tujuan kita diciptakan? Kedua, kemanakah kita pergi selepas dimatikan? Maka inilah yang Nabi bikin. Dan kemudian apabila mencecah umur Nabi 40 tahun, yang mana selama sebulan daripada tempoh 3 tahun itu Nabi duduk dalam 2 firak. Yang mana setiap kali lalunya seorang orang kafir di sisi 2 itu, Nabi beri makan minum. Nabi beri makan minum. Habis bersalah Nabi balik, Nabi juga beri makan minum. Lalu 6 bulan sebelum datangnya wahyu yang pertama, Nabi didatangi mimpi yang benar secara berturut-turut. Dan mimpi itu disimpatkan oleh Khadijah radhiyallahu anha dan Aisyah radhiyallahu anha. Sebagai terang-terangnya Nabi melihat matahari selatan. Sehingga hadis menyebut, mimpi itu adalah satu bahagian daripada 46 bahagian kenabian. Apa maksud kita lagi dengar lagi? Dia sini baca. 6 bulan Nabi mimpi. Nabi jadi Nabi 23 tahun. Kalau kita bagi 6 bulan selama 23 tahun, ada 46 kali. Jadi sebahagian daripada 46 itu, 6 bulan pertama adalah mimpi. Maka mimpi adalah sebahagian daripada bahagian 46 kenabian. Ini maksud. Lalu Nabi mimpi yang kedua. Sehinggalah akhirnya menurut Fatih Rahman Al-Mubarakah ini. Walaupun telah dikhilafkan oleh ulama-ulama sirah yang lain, kata beliau, bertepatan hari Isnin 21 Ramadan, turunnya Jibril membawa wahyu pertama kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Dan arti kata lain kata mereka, ketika itu umur baginda 40 tahun 6 bulan 12 hari. Dan khilaf dengan pandangan yang menyebut ketika itu umur baginda 39 tahun 4 bulan 2 hari. Jadi waktu itulah datangnya Jibril membawa wahyu yang pertama. Sehingga Imam Tabari telah meriwayatkan dengan jelas bagaimana keadaan itu berlaku. Yang mana Nabi disebut sebanyak 3 kali. Dan Jibril telah menyebut, Iqra, bacalah. Lalu Nabi menjawab, aku tidak pandai baca. Maka disuruh lagi Iqra. Maka Nabi mengulang jawapan yang sama, aku bukan di kanan Allah pandai baca. Sebab itu tuan-tuan sekalian, ada aliran-aliran yang memahamkan ajaran baru bahawa Nabi ini sebenarnya pandai baca. Siapa yang mengatakan demikian? Di kalangan orang-orang Islam yang tersasar pemahaman mereka terhadap wahyu Allah. Dia kata tak layak kita kata Nabi tidak boleh baca. Sebab takkan Nabi tidak sempurna. Ingat baik tuan. Satu sifat pada Nabi, kalau pada kita tak sempurna, tetapi pada Nabi adalah keistimewaan. Lepas tu kalau kita kata Nabi ni tak boleh baca, maka cacat sifat Nabi, maka sebab itu kita kata gitu. Sebab itu, Nabi banyak Nabi-Nabi yang Allah Ta'ala turun. Seperti Nabi Musa, dia jaga, tapi jadi Nabi. Sehingga dia kata, wa'ati haruhu wa'asfaruhi. Dan puan-puan lalu lebih santai daripada aku, maka kirilah aku 2 orang ni, Nabi cakap dengan Fir'aun. Nabi Isa, dia tak ada ayat, maka terdekat kepada fitnah, ibunya Fir'aun. Tetapi Allah tetap memilih sebagai Nabi. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dia bukti
Dalam surah Al-A'raf menceritakan dua tempat Nabi ini An-Nabi Al-Ummi, Nabi yang butuh huruf ini. Ada yang butuh huruf Nabi itu telah dikhilafkan oleh para ulama. Mereka bersepakat ijma' ulama Nabi memang butuh huruf. Cuma mereka bilang, apakah butuh huruf Nabi itu berkesalahan ataupun tidak? Tetapi pendapat yang terkuat di kalangan ulama, iaitulah Nabi yang berkesalahan di dalam butuh huruf sehingga wafatnya baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu ada Allah yang saling menjadikan balik. Ketika di dalam perjanjian Hudaybiyah, baginda telah melaksanakan kalimah Rasulullah. Ini menunjukkan Nabi boleh baca. Sebab Nabi boleh potong kat mana Rasulullah, tentu Nabi cari dulu kat mana jumpa, potong. Jadi Nabi boleh baca. Tidak. Sebenarnya Nabi minta apabila dibangsa oleh wakil musyrikin itulah Tuhai, kata dia Muhammad, kami tak percaya Rasulullah. Jadi potong dalam surat perjanjian ini kalimah Rasulullah. Kalau perjanjian itu menulis min Muhammad Rasulullah. Daripada Muhammad ke surah Allah, maka kata Tuhai kami tak percaya. Kalau kami percaya, takkan kami lawan ni. Maka potong Rasulullah. Nabi pun suruh tukar penulis-penulis wahyu potong. Tetapi sahabat tidak sedang nak potong. Pasal tahu Nabi ini Rasulullah itu. Jadi tidak sedang nak potong. Maka Nabi katakan kalau kamu tak sedang tunjukkan kepada aku di mana kalimah Rasulullah. Maka sahabat tunjuk Nabi dengan tangan yang mulia potong sebagaimana orang kafir. Amalkan. Dan begitu juga dengan tuduhan mereka yang mengatakan sifat Nabi, sifat amanah, tabligh kata. Maksud kata seperti adakah butuh huruf itu cerdik? Sebab itu tuan-tuan, jangan kadang-kadang mereka bergerak dalam bentuk kumpulan. Sedia soalan-soalan macam saya kata ni, dia tanya anak-anak orang. Bahkan dia tanya situ, jumpa dalam tak, dalam ini, dalam komisi. Tujuan bukan nak jawab, kan nak semua tuan-tuan lagu ni. Batu kita kata generasi ini adalah generasi perlu menambah makhluk. Perlu baca. Zaman kita kuliah ini, satu bola kita nak buang habis. Kuliah ini kita banyak itu, jadi kita nak buang belakang. Sekarang ini kuliah kalau boleh kita wujudkan satu disiplin kuliah benar-benar memberi ilmu. Saya berpegang dengan apa yang dikatakan oleh guru kami, Profesor Dr. Abdullah Saleh Al-Qasri, seorang ulama besar daripada Syam. Dia kata ini, saya ingat dia kata kalau dalam masa sejam orang ilmu kuliah agama, tiba-tiba kita habiskan masa orang dengan cerita benda tu, cerita benda ni adalah merasa berdosa kita kerana mengambil masa. Jadi seorang ni tuan-tuan kita sepakat di kalangan ilmuwan, di kalangan cerdik pandai, para ulama kita yang ramai di luar sana, supaya kita dapat benar-benar menjadikan satu ruang kuliah seperti ini, kuliah memberi agama. Kita bukan lagi nak cari orang saja, kita hanya nak menerangkan batas iman dan hukum dan semua ilmu yang efektif. Disebutkan bila faham batas iman dan hukum, mereka boleh fikir. Baik. Lepas bila itu kalimah Allah itu, terus lagi kita orang ini. Orang Kristian Katolik yang timbulkan itu ini, mereka dah lalu untuk berumah itu. Minum air, akan semua diri itu, dia yang itu. Yang sama orang itu ni, orang Islam. Jadi kalau ini kata boleh, ini kata tak boleh, dan sebagainya. Sebenarnya di kalangan para ulama yang muhtabar, mereka mengatakan memang dalam Islam ada dua buku, seperti Syekh Taufi Al-Bahta, mantan Timbalan Rektor Universiti Al-Azhar, merakat
mantan pengurus hidayah antara agama Universiti Al-Azhar Al-Syarif mengatakan hukumnya boleh dan didatangkan tadi. Tetapi itu kita nak bertolak pandangan ulama besar dengan mengatakan Ustaz Rashidi daripada Bali dengan ini menolak pandangan Syekh Fauzi Al-Zahzah. Takkan kita nak kata begitu? Syekh Fauzi Al-Zahzah ni orang mana? Ustaz Rashidi Bali ni orang mana? Semua orang Bali dia kenal, bukan semua kenal. Fauzi Al-Zahzah dikenal ni semua ni. Masa dalam sebelum itu kita bawa pandangan ulama yang sama lagi. Seperti yang dikatakan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abidin, seorang ulama dan pakar perubahan Islam daripada Saudi Arabia, yang menyatakan pandangannya hukum kalimah Allah adalah tidak boleh digunakan oleh bumi. Jadi sekarang ni bila bertempur dua pandangan, kita nak bertanya, pakar mana-mana boleh? Cuma kita perlu mencermati satu benda lagi yang kita panggil guru, yang kita panggil wakil, yang kita panggil environment di negara kita lebih sesuai pakaian ini ke ataupun pakaian ini. Guru itu perlu kita dalam. Apa maksud uruf? Apa maksud uruf? Itulah adat jumhur kaum fi qaumin aw hamil. Ada setempat mana masyarakat tempat itu sama ada perkataan ataupun juga dengan alasan. Jadi ini atas kebijaksanaan orang-orang itulah saya dipandang kerana di luar sana. Saya tidak mahu membahaskan secara macam lebar sebab kita ni kuliah di luar. Baik. Lalu ketika itu diturunkan wahyu kepada Nabi, maka dikendaki bahawa Nabi ketakutan. Tak takut waktu orang duduk dalam dua seorang lagi dipeluk, direngkus hingga sesak atas dan dengar dengan suara yang begitu hebat. Sehingga Nabi nampak dia berdiri di kaki Nabi. Dan Nabi balik suruh Khadijah selimutkan aku selimut. Maka Khadijah ini seorang wanita yang cerdik. Dia pernah mengalami perkahwinan sebanyak 2 kali sebelum berkahwin dengan Nabi. 2 bulan sebelum Nabi balik memperdagangkan barang-barang Khadijah di Syam, Khadijah mengingat Nabi. Dan sebelum itu dia telah mengalami 2 kali perkahwinan. Dia orang yang cerdik, dia orang yang ada pengalaman dalam hidup. Maka dia tak tanya Nabi sebab apa suruh selimut atau benda yang mengganggu kamu tidak. Mula-mula sekali dia selimut pun. Lalu isteri betul rumah, aku kata tak jangan pergi. Tapi tak, dia selimut dulu. Bila kena Nabi kata, aku takut tadi siang berlaku. Aku kata Khadijah, demi Allah tidak ada benda buruk lakukan sahaja. Pasal orang baik menyambung silaturahim, bela ibu bapa, sayang anak yatim, berdamping fakir miskin. Jadi Allah tidak akan mensia-siakan. Maka di asal dasar itu pernah Nabi lalu dibuat rawatan usulan, iaitu Khadijah membawa Nabi bertemu dengan bapa saudaranya Waraqah bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza. Dia seorang yang betul dan ahli kitab. Allah takdirkan umurnya panjang dan umurnya itu dia telah menulis segala isi Injil dalam bahasa Ibrani sebanyak yang Allah kehendaki padanya. Dan dia berkata demi Allah. Dan riwayat lain menyebut, dia menyebut Kudus. Inilah Ruh yang telah datang kepada Musa dan datang kepada Isa. Demi Allah, aku bersaksi bahawa engkau akan menjadi Nabi bagi umat ini. Dan aku berharap kalau umurku panjang, aku akan menghadapi kaum yang akan menentangmu ketika. Tetapi Allah telah mensaksikan Waraqah bin Nawfal bin Asad bin Abdul Uzza telah mewafat
sebelum ditentangnya Nabi terhadap oleh kaumnya terhadap kesalahan Nabi Allah. Maka saya di sini tuan-tuan, siapa mau Nabi tak perlu tahu. Dalam surah kita setiap jemaah minggu ke minggu kita akan sambung pula bagaimana umur Nabi 40 tahun kemudian sampai ke 50 tahun. Mudah-mudahan kita istiqamah, panjang umur saya, panjang umur tuan-tuan, mudah-mudahan rahmat dan berkat kita dapat. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصر المجاهدين في سوريا وفي فلسطين وفي شيشان وفي بوسنة والعراق وفي كل اللهم كما نزعت الملك من حسن المبارك انزع الملك من بشار الأسد وكما قتلت المعمر والدافي اقتل بشار الأسد يا قهار يا جبار يا متكبر وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.